Dia bagi hukum, tapi hukum tu diambil secara taklid pada satu mazhab. Kalau mazhab tu kata ada dalil, dia kata ada dalil. Mazhab tu kata tak ada dalil, dia kata tak ada dalil. Dia macam tu. Bahasa kita ni kita kata kalau mereka betul, saya betul lah. Mereka salah, saya salah lah. Macam tu. Tapi dia bercakap di atas agama, di atas hukum. Halal, haram, boleh, tak boleh, sah, batal. Tapi dia bercakap secara macam tu. Dia kata ada ulama' kata. Ada sebahagian ulama' kata. Tapi dalil ulama' tu dia tahu tak ada. Dan ulama' yang kata macam tu pun tak ada dalil. Antum tengok yang berlaku di Mesir ni, nak pergi bunuh hati-hati orang. Pergi cari satu hadis kata boleh bunuh satu kampung. Hadis tu ambil mai. Ini masalah nyawa orang. Bukan nyawa orang kafir, bukan nyawa Yahudi, bukan nyawa Nasara, nyawa orang Islam. Bolehkah main taklid lagu tu? Hadis yang diambil itu pun bukan satu perbahasan, puluh-puluh perbahasannya ada. Yang diambil yang kata boleh bunuh tu pasal apa? Nak bunuh juga orang Islam, nak bunuh juga. Ini melibatkan nyawa orang, halal haram. Masalah kahwin, masalah bunuh, masalah cerai, masalah talak. Macam mana nak buat? Taklid ni apa dia? Orang kita ikut tu tak ada. Dalam mazhab Syafi'i selalu saya katakan, dalam Al-Ada, dalam Al-Majmu' ada, bila kita sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita boleh baca Rabbighfirli wali walidayya, boleh. Lepas tu baru kata amin. Dalam Al-Ada, dalam bab Fatihah, dalam Majmu' ada bab Fatihah, tapi dalil tak ada. Syafi'i tak bawa dalil, Nawawi pun sebut macam tu aja, dia sebut furu', dia bagi tahu pandangan, dalil tak ada. Kita nak ikut juga, kita punya hujah apa dia? Takkan Syafi'i tak tahu? Itu nama dia taklid. Itu nama dia taklid. Tak mau tengok pandangan orang lain. Mari kita tengok Abu Hanifah punya pandangan dalam bab ni. Mari kita tengok Ahmad. Oh, jangan. Syafi'i ni lebih tahu daripada mereka. Itu nama dia taklid, campur taksub, campur kepala otak dah sikit. Dia jadi. Dia nak pergi macam tu. Apabila dia jawab, kalau dia jawab kat kita, aku memutuskan hukum dengan tanpa dalil. Aku terima benda ni tapi aku tak tahu hujah dia. Kita tanya dekat dia, tidakkah kamu menghalalkan darah, membolehkan kemaluan wanita dan melenyapkan harta, padahal Allah mengharamkan itu melainkan dengan hujah? Ni hang nak cakap bab apa ni? Hang nak cakap bab talak, jatuh tak jatuh. Hang nak cakap bab nikah, sah tak sah. Macam mana hang boleh tak ada dalil ni? Hang nak menghalalkan satu wanita pada satu lelaki-lelaki, hang tak ada hujah. Sedangkan dalam surah Yunus ayat 68, Allah berfirman, "Inna 'indakum min sultanil hadza." Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini, tentang agama Allah ni, kamu tak ada hujah, maka kamu tak boleh nak cakap. Kamu tak boleh nak cakap apa-apa. Tak ada hujah, tak boleh cakap. Jika dia jawab, aku tahu bahawa apa yang aku putuskan ini benar, walaupun aku tak tahu dalilnya, kerana aku bertaklid dengan seorang ulama besar, dan dia telah berpendapat, dia tidak berpendapat kecuali dengan hujah yang tidak aku tahu. Dia jawab begitu. Dia kata macam ni, aku ikut satu orang, pada aku dia mesti ada dalil, cuma aku tak tahu dalil dia. Dia kata aku ikut lah. Aku ikut. Satu orang suami bagi 3 talak. First punya talak. Kahwin semua cantik elok, mai ada apa lebih kurang sikit, bagi 1 talak. Ni first time dia melafazkan talak. Aku cerai hang talak 3.4 juta. Aku cerai hang dengan talak 3.4 juta. Kita nak putus, talak tu jatuh ke tak jatuh? Ini masalah rumah tangga orang. Ini masalah edah. Ini masalah talak. Kalau kita kata jatuh, haram hubungan mereka. Kalau kita kata tak jatuh, mereka masih suami isteri. Jadi kita kena cari dalil.
Kita kata berdasarkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, jatuh 3. Dalil lah. Buat main dalil. Bawa mas satu dalil. Yang kata jatuh 3. Yang kata jatuh 1, buat main lah dalil. Dia kata 3. Dia kata 3.4 juta. Ataupun aku bagi satu talak dekat hang, sama dengan kapal 370. Hampir. Maknanya kapal tu pi tak main balik. Maknanya hang punya talak tu tak boleh rujuk dah dengan aku. Jatuh kata itu. Hujah. Ha? Mazhab Syafi'i jatuh 3. Hujah. Ha? Saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, Imam Syafi'i tahu dalil tu. Saya tak tahu. Mustahil dia tak tahu. Yang tu nama dia taklid. Tak salahkah kita pi tengok dalil dia tu? Salahkah? Tak, kita ni tak layak. Dalam agama tak ada kasta. Dalam agama tak ada kasta. Hadis ni satu orang baca, satu orang tak boleh baca. Ayat ni satu orang boleh amal, satu orang tak boleh amal. Yang tu nama dia kasta. Yang tu nama dia faria. Bukan paria, faria. Lembut sikit. Lembut sikit. Kalau paria tu dengar. Kata faria. Islam tak ada kasta. Buat main dalil lah. Ayat 111 Al-Baqarah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buat main dalil. Oh, dia kata tak boleh. Dia kata saya tahu, saya ikut ulama ni, dia besar, dia ada ilmu, dia banyak ilmu, dia hafal Quran, dia pun mimpi Nabi kerap sangat. Lagu tu punya doa. Kan tengoklah ni tu. Adakah dia pergi ziarah kubur Nabi? Nabi keluar main salam dengan dia. Dia nampak Nabi keluar daripada tempat kubur dia. Keluar, terus suar tangan. Suar tangan, dia salam. Dia salam-salam tuan-tuan. Kemudian Nabi ucap salam sejahtera kat dia. Balik tuan-tuan. Dia balut tangan dia. Dia balut tangan dia selama-lamanya sebelum dia mati. Saya ingat cerita ni kalau bawa pergi kawan nak duduk Perak Road pun, kawan tu nanti kata lebih gila daripada aku pun ada. Tengoklah telaga mana. Ha. Betul punya cerita pun mai. Lepas tu pula bila salam dengan Nabi, tangan jadi satu macamnya berkilau. Lepas tu tangan tu pula kawan tu pergi balut sampai mati. Tak semayang kan lepas tu. Kau duk pakai tayammum je. Ni brother, dengar saya. Sahabat Nabi, peluk Nabi, kucup Nabi, cium Nabi, tak ada riwayat badan dia cahaya. Aisyah tu bini Nabi, jima' dengan Nabi, mandi dengan Nabi, ada riwayat. Aisyah keluar mengajak, sahabat nampak cahaya. Come on baby. Lagu ni punya. Dan yang cerita tu pun tak betul. Yang mai cerita ni pun Ustaz Al-Fadilah Sahibus Sama. Antum, sekali saya kata, Alhamdulillah, sunnah bimbing kita. Kalau kita tak tahu sunnah ya kawan, cerita ni akan jadi rukun iman nombor 7 kita tu. Hang jangan cakap macam tu. Rambut Nabi tu dia pakai torchlight. Dia tos rambut Nabi, tengok-tengok tak ada bayang, confirm rambut Nabi. Ingat satu lay rambut Nabi tu 4 kupang ke 4 juta lah hantar orang. Last sekali rambut Nabi jadi bisnes. Tak boleh taklid ikhwan. Tak boleh taklid. Tak boleh terima ikhwan. Cerita ni cerita gila, cerita ni cerita tong sampah.